Okay, Rafana, kita start Okay. Ada nampak tak display saya ada hilang Dia jadi warna hitam. Sekejap saya cuba lagi sekali. Sekarang? Sekarang nampak. Okay, boleh So, setiap satu akaun ni, setiap satu T akaun yang awak buka, awak kena alert akaun ni jenis apa, sama ada asset atau liability atau belanja ataupun pendapatan. Okay, jadi awak kena tahu akaun pendapatan bertambah kena kredit, akaun belanja bertambah kena debit, akaun asset bertambah kena debit, akaun liability bertambah kena kredit. Okay, jadi kalau ada satu soalan saya tanya kena debit ke kredit, awak fikir dulu akaun ni jenis apa. Ada 4 jenis je. Lagi satu akaun kawalan lah. Akaun kawalan pun dia akan maknanya dia punya fungsi, dia punya ciri-ciri dia sama juga dengan akaun biasa, sama. Bila dia belanja, akaun kawalan belanja, bila bertambah dia debit, bila berkurang dia kredit. Okay? Faham Okay. Bila kita faham konsep tu, senang nak guna. Okay, saya padam dulu. So, upah dah tahu, bahan mentah dah tahu, sekarang kita nak tahu overhead. Okay, so cukup. Kita teruskan apa dia cakap. Ini perakuan buruh langsung, samalah dia bagi journal entry macam yang saya ajar tadi. Saya ajar T account, journal entry ialah sama dengan T account, cuma dia tulis dalam bentuk penyata je lah. Kalau T account dia bentuk T, kalau journal entry dia bentuk penyata. Faham Okay. Jadi upah belum bayar ni sebab tahu, perlu diingatkan bahawa aliran kos buruh langsung di atas ialah untuk buruh langsung saja, tidak termasuk buruh tidak langsung. Buruh tidak langsung akan masuk kat overhead. Okay, seperti yang kita bincangkan dalam bab 2, pengkosan overhead ada banyak cara. Ada pengkosan sebenar, pengkosan normal. Biasanya kita akan gunakan pengkosan normal. Pengkosan normal maksud dia buruh dan bahan mentah kita akan gunakan kos sebenar. Overhead kita akan gunakan kos pratentu. Okay? Faham Okay. So overhead kos pratentu ada banyak cara. Kos pratentu keseluruhan, boleh guna ABC macam tu lah yang kita belajar daripada bab 2 tu. Ingat Okay. Ingat. Apabila amount overhead kilang yang sebenar kita tahu, nanti kita akan adjust balik lah, terlebih serap atau terkurang serap. Okay. Faham disebabkan kita guna kadar pratentu, ada kemungkinan kita bila kita tahu kos sebenar dia, ada kemungkinan kita akan terlebih serap atau terkurang serap. Jadi benda tu kita akan adjust untuk overhead saja. Okay? Sebab kita tak payah buat untuk bahan mentah dengan buruh, sebab bahan mentah dengan buruh kita guna kos sebenar memang dah. Okay. Syarikat Bita Sedia Berhad menganggarkan jumlah kos overhead keseluruhan dia ialah 9,216. Okay? Maksud dia kat sini awak jangan salah faham, dia bukan untuk projek ni 9,219, untuk keseluruhan operasi perniagaan dia. Okay. Faham dengan jumlah jam buruh langsung sebanyak 3,072. Maksud dia cakap untuk tempoh yang untuk tempoh ni, keseluruhan tempoh ni RM9,216 kita punya overhead kita anggarkan, dan jumlah buruh kita anggarkan sebanyak 3,072 jam. Okay? Daripada amount ni kita boleh tahu kadar pratentu. Kita boleh kira. Okay? First kali kita kira kadar pratentu. Itu overhead. Disebabkan dekat sini dia ada cakap. Dekat sini dia ada cakap tak kerja buruh kan? Oleh sebab dekat sini pratentu ialah jam buruh langsung. Jadi kita akan buat pratentu jam buruh langsung.
Maksudnya kadar dia ialah kos dia 9,216, kita bahagi dengan 2002. 3,072 jam. Sorry. Jadi 9,216 bahagi 3072, kita akan dapat RM3 untuk setiap jam buruh. Okay? So, so kita mulakan dekat lembaran kerja ni. Kita dah tahu jam buruh dia ialah 95 untuk ornament kan. 95 jam. Jadi kita akan buat 95 kali 3. Dekat sini ialah buruh langsung tadi 40 jam kat sini. 40. Jadi kita akan buat 40 kali 3, 48. Ni 120. Yang ni berapa? 285. 285. Okay. Ini kita dah buat, kita dah isi dekat lembaran kerja. Kos lembaran kos kerja lembaran kos tempahan kerja. Jadi kita kena buat T account juga. Okay. Ingat dekat account satu bawah ni. Dalam account kerja dalam proses ni kita kena masukkan semua kos. Okay. Kita dah masukkan kos material, kita dah masukkan kos buruh. Jadi sekarang kita kena masukkan kos overhead. Okay. Saya tulis ornament overhead dompet. Berapa tadi ni? 285 betul tak? 285. Betul. Kita akan masuk dalam akaun apa? Debit, akaun kerja, credit account, kawalan overhead. Sepatutnya setiap satu item overhead tu ada satu account lah. Katakan sewa, ada masuk akaun sewa. Lepas tu katakan maintenance mesin, ada akaun maintenance mesin. Since kita tak tahu, saya just letak akaun kawalan overhead lah. Maknanya keseluruhan overhead kita masukkan dalam ni je. Okay, faham. Okay. Akaun kerja dalam proses sebanyak 285. Lepas tu yang ini apa? Ornament. Lepas tu akaun kerja dalam proses dompet sebanyak 120. Okay? 20. Okay. Okay. Disebabkan ornament RM95 ni semua kiraan lah. Jadi jumlah cost overhead dia ialah 405 lah dekat sini. Okay. Cost overhead sebenar, okay, yang ni. Cost overhead sebenar dia ada bagi setiap satu item lah dekat sini. Sewa pajak berapa, utility berapa, apa semua. Jumlah dia ialah 350. Awak tengok overhead diserap ialah 285 campur 120, betul ke 405? Saya susah sikit nak percaya dengan buku teks kadang-kadang. Kejap. Okey dah. Betul. Okay. Jadi overhead sebenar ialah 350. Jadi yang sebenar ialah lebih rendah daripada yang diserap. Maksud dia overhead terlebih serap ke atau kurang serap? Terlebih serap. Terlebih serap. Jadi overhead terlebih serap. Nanti saya akan ajar awak macam mana. Berapa banyak ni? RM55. Betul tak? Betul. Betul Okay. Ada apa yang kotak tak nampak? Ada kotak tak nampak? Dekat mana Ada kotak atas Oh, ada kotak yang datang Ini sebab benda ni saya belum beli lagi. Jadi dia sentiasa datang projek. Nantilah saya beli Okay. Kejap-kejap nanti display tu datang. Kalau datang ingatkan saya lah Okay. Sekarang sebelum saya ajar yang T account ni, kita selesaikan yang dekat sini lah Jadi kita dah tahu yang ini dekat lembaran kos ni, jumlah kos ialah
1000 campur 665 campur 285 ialah 1380. Betul? Betul 1950. Campur, sorry. 1000 campur 665 campur 285. 1950 50. 1950 betul Betul. Dalam contoh ni dia cakap dia tak nak kira bahagi 20 unit disebabkan tidak dapat kira pada tahap ini kerana barang belum siap sepenuhnya. Saya tak pasti dekat mana dia ada cakap ke barang tak siap sepenuhnya. Saya tak nampak. Okey, untuk ornament ni saya saja kirakan cara nak kira per unit ialah kos seunit ialah 1950 bahagi 20 lah. Berapa? RM9.50, betul? Okey. Sama juga dekat sini. Jumlah untuk dompet ialah 500 campur 280 campur 120. 500 campur 280 campur 120 ialah 900 bahagi 10 unit. Jadi kos per unit ialah RM90. 90. Okey? Betul. So dalam lembaran tempahan kerja ni, lembaran kos tempahan kerja, kita kena buat sampai kita dapat kos seunit. Okay. Dia punya format dia senang je bagi item. Kadang-kadang bahan mentah ada item lain. Ada bahan mentah X, ada bahan mentah Y, tambah je lah semua. Okay. Kalau ada macam tu, awak mungkin boleh buat sekejap saya bagi contoh sikit. Katakan bahan mentah X, Y berapa lah. Lepas tu katakan buruh mesin lain, packing lain katakan, pun tambah je lah macam tu. Faham? Okay, faham. Faham Confirm Confirm faham Faham. Faham. Sekarang kita belajar, kita buat T-account. Ada beberapa benda yang kita kena buat untuk ambil kira kos terlebih serap ni semua Okay. Lepas akaun kerja dalam proses ni kita dah buat. Katakan dekat kilang barang dah siap. Barang ni semua dah siap. Kita nak kena hantar balik. Kita kena hantar ke dalam store ataupun nak jual. Kalau kepada customer kita kena hantar balik terus kepada customer. Okay. So kita akan buat satu akaun untuk pegang barang dah siap. Okay. Barang dah siap ni ialah account inventory lah. Bukan account inventory ni tau. Ini ialah account inventory bahan mentah. Kita kena ingat dalam satu-satu kilang tu atau satu-satu perniagaan tak semestinya ada satu account inventory je. Jangan tersilap, ini ialah account inventory bahan mentah. Okay. Contoh kedai kek, bahan mentah yang kita beli ialah account inventory, tapi account inventory bahan mentah. Ini kerja yang dah siap ni, kita kena masuk dalam inventory kek. Tak sama. Ini 3,000 ni ialah 3,000 katakan tepung. Okay. Ini yang kita nak pindahkan. Okay. Kita pakai contoh yang inilah. Ini 3,000 bahan mentah katakan kain. Sebab dia nak buat ornament dengan dompet kan. 3,000 ni ialah kain. Yang ini kerja dah siap. Yang kita dah siapkan ni ialah dompet. Kita tak boleh masuk dalam akaun yang sama. Faham Jadi saya akan buat akaun inventory Account inventory, katakan dompet. Okay. Kita pindahkan semua amount yang dompet aja dekat sini. Okay. Belian dompet 500 campur buruh dompet 280 campur 120 OHD dompet. Maksudnya berapa total? Sekejap 500 campur 500 campur
500 campur 280 campur 120 kan? Hmm. Untuk dompet saja. 500 campur 280 campur 120. Itulah RM900. Okay? Betul. So, saya buat inventory. Dompet 120. Okay? Dekat dalam contoh ni dia cakap disebabkan kerja buat ornament. Apa? Kenapa 120? Bukan 120, sorry, 900. Oh, okay. 900 Kalau kat sini Hmm. akaun kerja dalam proses ialah 900 900 kan tadi, iaitu amount Betul. ni 500 campur 280 campur 120. Okay, 900. Ini amount dia. Okay, faham? Okay, sepatutnya kita kena keluarkan juga ornament. Ornament dia ialah RM1,000 campur 665 campur 285. Okay, 1950. Tapi disebabkan dalam contoh kita ni dia kata kerja belum siap, jadi saya tak nak keluarkan dululah. Kita belajar dia punya accounting macam mana. Okay? Okay. Biarkan yang tu dulu. Lepas tu ada benda dekat overhead ni. Mana tadi? Okay. Dekat kawalan overhead ni. Okay. Ini ialah yang diserap lah. Okay. Yang diserap daripada sini kan. Okay. Bila kita bayar dekat bank, kita kredit bank kan. Bank, katakan yang sebenar ni semua kita bayar lah ni Mana tadi? Overhead sebenar sewa ada 170 kan. Lepas tu utility ada 50 semua macam tu. Overhead sebenar. Saya tu sebenar saya bagi awak contoh. Kalau kita dekat bank kita bayar lah. Kalau akaun sama juga, bukan kawalan overhead diserap ini akaun overhead sebenar. Akaun overhead sama juga. Kalau di sebelah kiri kita belum bayar, kalau di sebelah kanan ialah belanja kita. Akaun jadi akaun belanja. Okay? Katakan akaun sewa ni semua kita belum bayar lah. Sama juga dekat sini, sebelah kredit. Faham? Jadi dia punya lawan dia ialah sebelah debit. Akaun overhead sebenar ialah berapa tadi? Akaun overhead sebenar ialah 350 350. Okay. Jadi kalau bila kita imbangkan akaun ni, sepatutnya dalam keadaan yang perfect, akaun overhead ni yang diserap dengan yang sebenar kena sama lah. Maknanya apa yang kita budgetkan benda tu jadi. Tapi disebab kebanyakan masa dia akan sama ada lebih serap atau kurang serap. Okay. Jadi akaun overhead lebih serap ni total ni ialah 405. Jadi kita samakan kat sini 405. Jadi ada overhead lebih serap sebanyak 55. Okay. Kalau di sebelah debit ialah lebih serap, di sebelah kredit ialah kurang serap. Faham? Katakan overhead sebenar ialah 500. Jadi kita akan adjust kat sini 500. Bila kita seimbangkan, baki kita akan dapat kat sini, betul? Faham? Bila baki kita dapat kat sini ialah overhead kurang serap. Faham 350. Okay. Dekat mana kita nak masukkan ini?
amount ni kita kena ini overhead lebih serap ni kita kena masukkan ke dalam sesuatu tempat. Dekat mana tempat ni? Awak ingat tak saya terangkan dulu hari tu bila ada overhead lebih serap atau kurang serap ada dua cara. Kalau overhead lebih serap dengan kurang serap ni ialah immaterial lah, maksud dia amount dia tak material, sikit lah, kurang, iaitu kurang 5% daripada keuntungan. Kita akan adjust dalam account cost barang dijual. Okay? Kos barang dijual ialah apa? Macam mana kita dapat kos barang dijual? Sorry. First kali kita akan ambil inventory awal. Okay, kan? Barang yang kita ada sekejap. Benda tu keluar balik. Keluar balik. Okay, inventory awal. Lepas tu kalau company trading kita akan buat belian lah. Okay. Kalau ataupun kos barang dibuat. Kalau manufacturing, berapa? Okay, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kan? Okay. Dekat sini kita akan sama ada tambah ataupun tolak overhead lebih serap. Lebih atau kurang serap lah. Atau kurang serap. Okay. Baru kita lepas tu kita akan tolak dengan inventory akhir. Okay? Faham? Faham tak dekat mana kita nak buat adjustment ni? Jadi saya akan tunjuk dekat T account lah. Saya cuba nak faham konsep nama dia kos barang dijual ni. Okay? Ini ialah dekat dalam financial reporting. Bukan dekat dalam cost accounting, kat financial reporting. Okay. Jadi kita akan buat satu lagi T account. Kita buka satu lagi T account. Okay. Tengok ini account inventory ni ialah misalnya dia masih dalam store lah. Okay. Bila kita nak jual, kita kena keluarkan. Kita kena keluarkan kepada kos barang dijual. Betul tak nama account dia? Account inventory balance sheet, cost barang dijual. Betul. Okey, cost barang dijual. Maknanya barang daripada kilang, ini aset kita kan? Bila kita keluarkan, dia akan jadi kredit lah. Barang kita kurang kan? Akan kredit. Okey, kepada barang dijual. Cost. Jadi inventory sebanyak 900. Okey. Faham Rafan? Faham okay. Dalam account yang sama ni lah kita letak overhead lebih serap, kurang serap ni. Jadi overhead lebih serap sebanyak 55. Okay. Bila kita buat overhead, bila overhead kita lebih serap, total cost barang dijual kita akan berkurang ke berlebih? Akan jadi lebih ke kurang? Cost barang dijual sebenar akan lebih ke kurang? Kurang. Okey. Cara dia macam ni lah, sama 900. Jadi cost barang
dijual ialah 900 tolak 55 ni lah, 800 something. Betul? Okey. Kalau katakan ada overhead kurang serap, dia akan sebelah kredit kan. Jadi kita akan letak overhead kurang serap kita dekat sini. Jadi kos barang dijual sebenar akan bertambah. Faham tak Faham tak dekat T account ni? Konsep T account ni awak faham Okey. Cuba kirakan saya kos barang overhead barang dijual. Dapat berapa 800 berapa? 845 Okey, kalau kita nak buat secara penyata kos untuk penyata kos syarikat Batabita Sendirian Berhad. Katakan kita buat kos penyata kos untuk bulan berakhir 31 Januari Okay. Untuk penyata kos untuk bulan berakhir 31 Januari ni disebabkan ornamen ni tak siap jual, ornamen ni tak siap buat, kita tak akan masuk. Okay, ornamen ni tak siap jual, kita tak siap buat, kita tak akan masukkan. Jadi kita hanya akan buat untuk dompet saja. Okay. First kali okay. Kalau awak buat untuk trading account, awak akan start pada jualan, betul? Tapi ini bukan penyata jualan atau untung rugi, ini ialah penyata kos. Penyata kos kita hanya buat kos saja. Okay. So first kali kita akan mulakan dengan inventory awal. Kalau tak adalah. Okay, company ni tak ada bagi inventory awal. Okay, lepas tu kita akan masuk kos barang di kilang. Okay, kos barang di kilang pun kita tak masukkan bahan mentah. Kita tak masukkan inventory bahan mentah. Okay, inventory bahan mentah dekat situ je. Ini kita akan masukkan hanya barang yang dah siap lah. Okay, ialah RM900. Betul? Daripada mana kita dapat RM900? Ialah bahan mentah campur dengan buruh, campur dengan overhead. Tapi kena ingat, ini ialah overhead diserap. Okay, bukan overhead sebenar lah. Overhead diserap. Jadi kalau nak saya boleh tuliskan lah dekat sini bahan mentah, buruh langsung, overhead diserap. Okay, awak akan dapat setiap satu ni. Ada lagi. Sorry. Okay, so akan dapat kos. Kos barang untuk dijual ke? Kos barang untuk dijual untuk dijual akan dapat RM900. Okey. Daripada sini awak akan tolak overhead lebih serap, ataupun awak akan tambah overhead kurang serap. Betul? Yang lebih kita akan tolak, yang tak cukup kita akan tambah. Betul Faham tak? Okey.
Jadi RM55. Jadi kos barang untuk dijual terlaras ialah 845. Okey? Faham? Daripada tadi dekat soalan ada bagi tahu kos harga jualan ialah 50% atas kos kan? Atas kos perkilangan kan? Okey, kita akan tambah, maknanya kalau 50% kita akan kali 1.5 lah. Faham tak? Faham tak kenapa saya kali 1.5? Tahu kan? Kalau maknanya 100% campur 50% ialah 150%. 150 bahagi 100 ialah 1.5. Jadi 1.5 kali dengan berapa? 900 ke atau 1.5 kali dengan 845? Kenapa? Dua-dua kos perkilangan. Ini kos perkilangan yang lepas dilaras. Yang ini kos perkilangan yang kita bajetkan. Dua-dua ni ialah kos perkilangan, betul tak? Ini kos perkilangan, ini pun kos perkilangan. Beza dia cuma ini gunakan overhead diserap, ini gunakan overhead sebenar. Jadi yang mana satu? Sebab apa? Sebab itulah tujuan kita buat overhead yang diserap. Kita tak tunggu kita tahu overhead sebenar baru kita nak charge customer kita, betul tak? Customer kita charge sekarang juga. Jadi ini yang data yang kita ada. Ini yang data yang kita ada sekarang. Ini data hujung tahun baru dapat. Okay. Jadi harga jualan kita, harga jualan nanti bila kita buat financial reporting pun harga jualan kita akan dapat tadi 900 kali dengan 1.5 berapa? 1125 something macam ni. Betul tak? Okay. 1350. Betul saya tag harga. Sekejap Okay. Dekat buku teks ni dia kali dengan 25%. Saya tak pasti kenapa dia kali dengan 25%. Mungkin dia anggap 50% tu ialah untuk kedua-dua produk. Jadi setiap produk dia bagi 25% lah. Tapi itu sebenarnya kiraan yang salah. Sebab kedua-dua produk kos dia lain-lain. Lagi satu ialah satu produk tu ada 20 unit, satu lagi 10 unit aja. Dia tak boleh bahagi dua macam tu. Sepatutnya tak boleh. Saya tak rasa soalan periksa akan macam ni kabur lah. Pada saya memang dua-dua kena 50% lah. Okey, akan dapat 1350. Okey. Jadi dalam keadaan ini untung yang kita dapat yang diperoleh ialah lebih tinggi daripada yang dibelanjawankan. Betul tak? Sebab kos kita rendah. Kita bayangkan harga jualan 1350. Kita bajetkan harga jualan 1350, tapi harga belian kos ialah 900. Okey, sepatutnya untung dibelanjawankan ialah 1350 tolak 900. Sepatutnya kita akan dapat untung 700.
Okey. Tapi untung sebenar ialah betul ke saya kira salah. 1350 tolak 900. Untung dibelanjawankan ialah 450. 450. Untung sebenar ialah harga jualan tetap samalah 1350. Tapi kos dia ialah 845. Jadi 1350 tolak 845. Kita akan dapat RM505, betul? Okey. Jadi sekilas pandang kita nampak baguslah. Untung sebenar kita lagi tinggi kan. Tapi apa bahaya dia ialah kita dah terlebih anggar kita punya apa ni namanya? Kita dah terlebih anggar kita punya kos. Bila kita terlebih anggar kos, kita punya harga jualan akan jadi tinggi lah. Kalau dalam market yang tak ada orang lain jual barang tu, mungkin okey. Ataupun mungkin juga tak okey. Mungkin ada orang tak beli barang sebab mahal sangat. Betul tak? Kalau dalam market yang ramai orang jual, bila kita terlebih anggar kita punya cost overhead, harga yang kita letak tinggi, kita akan hilang share jualan. Okey? Dalam masa yang sama, kalau kita terkurang anggar, untung kita akan berkurangan. Kalau nasib tak baik, langsung tak ada untung. Okey? Jadi itu tugas cost accounting untuk pastikan anggaran yang kita buat tu betul-betul tepat, setepat yang kita boleh. Sebab tu kita ada banyak cara ABC lah, cara tradisional lah, cara pratentu keseluruhan lah yang kita belajar dekat bab 2 tu. Tujuan dia datang dekat sini lah. Okey? Tak boleh nampak bila untung sebenar tu lagi tinggi je nampak sebagai sesuatu yang bagus. Tak semestinya. Faham Okey. Daripada apa yang saya ajar ni, rumusan-rumusan dia boleh tengoklah dekat muka surat 78. Dia ada tunjuk semua T account yang saya ajar. Saya harap faham T account yang saya ajar tu. Okey. Dekat muka surat 79 dia tunjuklah setiap satu tu belian bahan mentah, akaun belian tadi tu kita tolak. Yang itu je lah akaun belian kita kan. 3,000 tolak 1,500. Sama akaun penutupan terlebih serap macam mana apa semualah ada dekat situ Lepas tu dokumen sumber. Awak tengok lebaran kos tempahan kerja. Yang ini ialah lebaran kos tempahan kerja yang agak detail dia buat. Ini yang dalam kilang sebenar lah. Cuba kalau dalam exam awak jangan buang masa buat macam ni semua. Dah buat jadual macam tu, lepas tu dekat bawah ada ringkasan. Sebenarnya yang ringkasan kat bawah ni dah cukup. Kecuali pun sama juga yang bahan mentah sekarang awak tengok kat dalam ni ada dua jenis bahan mentah, A402, A310 kan. Pun awak boleh buat dalam bentuk penyata je macam yang saya ajar tadi. Okay, lepas tu nota permintaan barang ialah yang kita belajar dekat bab 1 lah. Nota yang dihantar daripada bahagian pengeluaran kilang kepada store manager ataupun jabatan belian lah. Lepas tu kad tiket masa ialah kad kad rekod waktu kerja buruh. Lepas tu dokumen-dokumen untuk cost overhead ni semua dokumen-dokumen aliran dokumen dalam sistem pengkosan tu. Pesanan jualan, bila kita dapat pesanan jualan daripada customer lah, katakan customer datang bagi tahu ini yang saya nak, ataupun melalui SMS ke ataupun melalui email ke apa-apalah, bila kita dapat pesanan jualan, kita akan terus keluarkan kad lembaran kerja lah untuk buat kiraan pesanan pengeluaran. Okey, macam mana kita nak buat kiraan pesanan pengeluaran? Cara paling terbaik dia ialah kita gunakan lembaran kos pesanan kerja lah. Dalam lembaran kos pesanan kerja tu kita akan kira waktu bahan setiap barang yang kita nak buat tu, kita dah tahu dah bahan secara tetap nak pakai berapa, masa pun sama. Lepas tu kita akan gunakan kadar overhead penentu lah. Okay, benda-benda maklumat ni semua kita masukkan dalam lembaran kos tempahan kerja.
daripada lembaran kos tempahan kerja ni kita akan letak profit markup mengikut polisi syarikat kita dan tentukan harga kos lah. Tentukan harga kos, tentukan harga jualan, bagi tahu pada customer. Kalau customer setuju, kita buat. Lepas kita dah buat barang tu, kita akan masukkan semua kos-kos yang kita akan rekodkan setiap kos yang terlibat tu dalam akaun kerja dalam proses. Once kerja dalam proses dah siap, maknanya kita dah boleh keluarkan kepada akaun inventory. Okay, daripada akaun inventory kita akan jual barang tu. Bila kita jual barang tu, ada dua akaun yang kita kena rekod. Satu akaun jualan. Akaun jualan tu saya tak masukkan dalam ni sebab akaun jualan ialah dalam financial transaction, dalam financial reporting. Okay, akaun jualan ialah kredit jualan, debit inventory, kredit jualan, debit bank ataupun debit nama dia akaun pemiutang. Faham? Transaksi untuk jualan ialah kredit jualan. Sebab jualan ialah akaun pendapatan kita. Pendapatan bila meningkat, kita akan kredit. Okay? Debit sama ada akaun pemiutang ataupun akaun bank. Sebab pemiutang dan bank ialah aset kita. Bila aset kita bertambah, kita akan debit. Okay? Kedua, untuk transaksi jualan, dua-dua akaun yang terlibat tak ada kena-mengena dalam akaun dalam kilang. Sebab kilang ialah cost center. Kat kilang ni tak ada apa-apa pendapatan yang masuk. Semua transaksi dalam kilang ialah transaksi perbelanjaan. Okay? Kita beli barang, kita buat barang. Itu je. Kita tak dapat apa-apa duit dalam kilang. Bila barang dalam kilang tu masuk ke pusat jualan, baru dekat situ baru profit center. Pusat jualan ialah profit center di mana kita jana profit. Faham Okay, ini satu satu kaedah pengkosan kita dah belajar. Pengkosan tempahan kerja. Pengkosan tempahan kerja kita dah belajar. Sekarang kita nak belajar pengkosan proses. Okay. Cara pengkosan proses ni sama dengan pengkosan nama dia? Keluar balik ni. Sekejap Cara pengkosan proses ialah sama dengan pengkosan tempahan kerja, kecuali setiap satu proses kita ada satu akaun. Yang ini akaun kerja dalam proses ada satu je kan. Saya bagi katakanlah kerja produk A. Okay? Nak hasilkan produk A ada 4 proses. Okay? Kita mula daripada proses 1 kepada proses 2 kepada proses 3 kepada proses 4. Daripada proses 4 ni baru barang siap. Okay? Ini satu jenis proses lah. Proses ni kita panggil proses berturutan. Okay? Proses berturutan. Ada lagi satu jenis proses, katakan produk B. Proses selari. Proses 1 dan proses 2 ambil masa pada waktu pada masa yang sama, pada waktu yang sama. Katakan proses menambah bahan dan mengadun boleh buat sama-sama kan. Okey, lepas tu katakan proses 2 dan proses 3 dan 4 pun boleh buat secara selari. Okey, lepas tu daripada situ baru lepas proses ni semua siap, baru proses kelima, katakan packaging. Ini pun boleh dipanggil proses selari. Okey. Kedua-dua proses ni awak boleh baca dekat dalam, sekejap saya tengok ada tak.
dekat sini. Jenis aliran proses penghilangan. Ada proses berturutan dan pemprosesan selari. Pemprosesan selari ialah produk melalui beberapa proses pengeluaran secara serentak sebelum beralih kepada proses pengeluaran lain. Okey. Kalau proses berturutan ialah produk yang hanya boleh melalui proses pengeluaran seterusnya setelah proses yang satu tu dah siap. Okey. Sebagai contoh, saya bagi proses katakan untuk buat kerusi. Untuk buat kerusi, first kali kayu mesti kena potong. Kayu dah potong, baru kita boleh pasang. Okay? Kita tak boleh buat pasang dulu ataupun kayu pemotongan pemasangan sekali kita tak boleh buat. Potong dulu, baru pasang. Okay? Lepas pasang, kita ada proses mengecat dan dalam proses kayu tak boleh buat mengecat. Proses kayu tak boleh buat mengecat. Okay. Katakan lagi satu production pembuatan kek lah. Okay. Katakan membancuh tepung dan membancuh perisa. Dua ni kita boleh buat sekali. Lepas dah siap dua-dua ni, baru kita pergi ke membakar. Jadi ini mungkin membancuh tepung. Ini perisa katakan. Okay. Lepas tu dia akan pergi ke bakar macam tu. Okay. So ada proses yang selari, ada proses yang berturutan. Okay. Cara dia sama juga, cara pengkosan dia sama, iaitu mengumpul kos mengikut proses. Lepas tu dokumen yang digunakan tu laporan kos pengeluaran apa benda ni semua lah. Dokumen-dokumen yang sama, kad masa apa semua Okey, perbezaan dia pun awak boleh baca dekat sini. Kaedah pengeluaran untuk tempahan kerja dengan pengkosan proses. Pengkosan proses melibatkan pengeluaran produk secara besar-besaran dalam kuantiti yang banyak. Okey. Tempahan kerja satu unit atau satu kelompok unit lah. Setiap satu kelompok unit tu dia akan bagi satu unit. Okey. Jenis produk berbeza. Kalau yang ini ialah sama, homogeneous. Pengumpulan kos mengikut tempahan kerja, yang ini mengikut jabatan, mengikut proses dia. Okey. Setiap satu ni awak boleh ikut. Tarikh pengiraan kos ialah dikira sebaik saja kerja disiapkan. Yang ini kos seunit dikira pada akhir tempoh. Okey, ini je perbezaan dia. Ini yang kita akan belajar sekarang. Okey. Tarikh pengiraan kos ni macam tadi tu, dia ada dua produk, satu ornament, satu dompet. Walaupun dah akhir tempoh, disebabkan ornament tu tak siap, kita tak kira. Betul? Disebabkan dia tak siap, kita tak kira. Kita hanya kira yang dah siap aja. Okey. Tapi untuk pengkosan proses, kita akan kira pada setiap hujung tempoh sama ada dah siap ke tak siap. Okey? Ada cara perbezaan dia. Okey? Persamaan dia boleh baca dekat sini. Okey, catatan jurnal dan aliran kos lah. Okey? Kita akan belajar ni ikut contoh Kalau setakat belajar baca teori, saya rasa nanti awak tak faham. Tengok ada contoh tak. Okey, sebelum saya bagi contoh, saya akan ajar awak untuk pengiraan unit setara. Okey, unit setara ni ialah unit yang kita kira mengikut peratusan siap. Kira mengikut peratusan siap. Sebagai contoh, tadi saya bagi tahu awak setiap satu proses ni pada akhir tempoh mungkin ada bahan baki yang belum siap kerja sepenuhnya. Okay. Contoh katakan kedai kek. Sepatutnya secara logiknya kedai kek hujung bulan tak boleh lah ada baki, sebab benda tu cepat rosak kan. Setiap hari kena siap kan. Okay. Saya bagi contoh je lah bahagian acuan bila tepung dah adun, bawa dekat bahagian acuan untuk tekap acuan, betul? Okey, katakan bahagian acuan akhir tempoh. Okay.
kita dapati 100 unit siap sepenuhnya. Okey, lepas tu ada 50 unit siap 50%. Okey. So, okey. Untuk unit ni kita akan kira unit fizikal. Yang siap 100% kita akan kira unit fizikal. Yang siap peratusan ni kita akan kira unit setara. Okey. Cara kira unit setara ialah 50 kali 50%. Kali peratusan je lah. 25, betul? Maksud dia ialah 50 unit yang siap 50% ni, dia setara dengan 25 unit siap. Dari segi nilai. Dari segi nilai dia. Faham? Faham tak? Kalau katakan saya cakap 300 unit siap 10%. Okey, 300 kali 10 ialah 30 unit kan? Okey. 300 unit yang siap 10% ni, nilai dia sama dengan 30 unit yang siap sepenuhnya. Jadi untuk 300 unit siap 10% ni, nilai setara dia ialah 30 unit siap sepenuhnya. Faham? Maknanya kalau pergi kilang tu kita tak nampak 30 unit yang dah siap tu. Kita nampak 300 unit yang dah siap 10% je. Tapi disebabkan dalam accounting, kita bila nak letak nilai, kita kena letak nilai dalam wang ringgit. Kita tak boleh letak nilai dalam barang tak siap. Barang tak siap tu kita tak boleh nilaikan. Kita hanya boleh nilaikan barang yang siap aja. Faham? Jadi 30% unit yang siap 10% ni, nilai dia sama dengan 30 unit yang siap sepenuhnya. Itu maksud kiraan setara. Faham? Tujuan dia untuk tujuan perekodan. Okey, kalau kita dah faham yang itu, kita boleh kira, kita boleh cuba. Okey. Bila kita kira nilai setara ni, senang sangat nak kira kalau bahan mentah, buruh dengan overhead dalam setiap proses masuk sama rata. Maksudnya kalau 10% buruh kita guna, 10% bahan mentah kita guna, 10% overhead kita guna. Tapi dalam keadaan biasa, benda tu tak berlaku lah. Contoh, kalau dalam perusahaan buat kek, bahan mentah akan masuk dalam satu proses tu pada awal dia. Betul, tepung 100% dah masuk awal. Lepas tu kerja mengadun tu yang mungkin tak siap. Betul. Jadi kalau macam tu kita kena bahagikan. Yang siap bahan mentah tu kita kena kira siap sepenuhnya. Yang buruh dengan overhead yang tak lengkap tu kita kena kira asing lah. Okey, saya bagi kita buat contoh pada contoh 3.8 ni. Untuk tu baca perenggan yang atas dia. Pengiraan unit setara akan ditunjukkan dalam contoh berikutlah. Bagi contoh 3.8, diandaikan inventory kerja dalam proses awal. Okey, kerja dalam proses awal bagi satu produk ialah 2,000 unit yang telah 30% siap. Okey, katakan pada 1 Januari 2021 kita dapat kerja dalam proses awal. Okey, kerja dalam proses awal maknanya kerja yang dibawa daripada tempoh lepas lah, daripada bulan lepas, contohnya daripada Disember. Dia kata 2,000 unit %30 siap. Okey, maknanya bila yang dia datang ni 30% dah siap. Jadi untuk tempoh ni kita akan buat 60%, betul? 60% kerja kita akan buat tempoh ni. Okey, bagi contoh 3.9 nanti dulu. Okey, ada empat keadaan. Empat keadaan yang kita kira.
First kali, kalau bahan mentah ditambah secara beransur-ansur sama rata sepanjang proses pengeluaran. Okay? Apa yang kita nak kira ialah kita nak kira unit setara untuk tempoh ni ya. Untuk tempoh ni bukan yang tempoh lepas yang 30% tu. Okay. Jadi kerja dalam proses awal ialah 2000 unit kali 30%, kali 60% lah, sebab kita nak kira untuk tempoh ni. Bukan 60%, sorry, 70% lah. Saya dah confuse. Okay. 70%. Tengok lagi sekali saya tenangkan. 2000 unit 30% kerja dalam proses awal. Maknanya tempoh sebelum ni dia dah siap kerja 30%. Okay. Jadi pada tempoh ni untuk unit ni kita akan kerjakan dia lagi 70%. Betul So, bahan mentah kita kena kira 70%. Sebab dia cakap yang keadaan satu ni, keadaan A ni ialah bahan mentah ditambah beransur-ansur sama rata sepanjang proses. Okey, maknanya bahan mentah apa ni nama dia? Buruh 70% dengan apa ni nama dia? overhead 70%. Setiap barang kita akan kerjakan 70% daripada amount 2000 ni lah. Awak akan dapat berapa? 1400 Jadi setiap satu ni ialah 1400 unit. Pada hari ni kita kerjakan, pada tempoh ni kita akan kerjakan 1400 unit. Sebab tempoh lepas dah siap 30% dah. So tempoh ni 70% punya kerja lah kita akan buat. Maknanya setara, nilai dia setara dengan 1400 unit. Sebenarnya kalau pergi secara fizikal, kita tengok kat kilang tu, dia akan buat baki 70% kerja kepada 2000 unit barang lah. Tapi nilai dia setara dengan 1000 unit, 1400 unit kerja dah siap. Faham senario B, semua bahan mentah dimasukkan pada awal proses pengeluaran. Okay? So, awal proses pengeluaran dia dah masukkan. So, sama juga kita kena kira bahan mentah, buruh. Okay. Kalau satu proses tu, semua bahan mentah dia dah masukkan pada awal proses pengeluaran. Maknanya masa 30% yang proses pengeluaran lepas tu, dia dah masukkan 100% bahan mentah, betul tak? 100% bahan mentah dah masukkan. Jadi untuk tempoh sekarang ni, ada berapa peratus bahan mentah yang kena masuk lagi? Dah tak payah. 0% bahan mentah. Tapi untuk buruh dan buruh dah sama lah 30% ke. Dia punya keadaan asal dia 2000 bahan mentah, 2000 unit pada 30% siap pada tempoh lepas. Jadi tempoh sekarang ni kita kena kerja 60%. Okey? Cuma senario B ni bahan mentah dia masukkan awal. Jadi bahan mentah kita tak payah masukkan lah. Tapi buruh dengan overhead tetap 1400 unit lah. Betul? Tetap 1400 unit. Setara lah unit setara tau. Kena fahamkan beza unit fizikal dengan unit setara. Unit fizikal ialah unit yang memang dah siap sepenuhnya. Unit setara ialah banyak unit yang siap sebahagian dia yang dinilaikan pada unit setara yang siap sepenuhnya. Faham Faham Okay. 2000 unit betul?
Dia cakap bahan mentah. Okay. Dia macam ni lah. Senario A, semua bahan mentah, buruh dan overhead digunakan digunakan secara setara dalam proses. Maknanya bila guna 5% bahan mentah akan guna 5% buruh, akan guna 5% overhead. Okay. Jadi bila kata 30% siap tu, maknanya bahan mentah pun guna 30%, buruh pun guna 30%, overhead pun guna 30%. Jadi bila dah siap 30%, kalau dekat sini bila untuk keadaan sekarang, untuk tempoh sekarang, kita perlukan 70% bahan mentah, 70% buruh, 70% overhead. Okey. Dalam senario B, dia kata bahan mentah digunakan, maksudnya sama juga pada 1 Januari ada kerja dalam proses awal 2000 unit pada 30% siap. Okay. Tapi proses yang ini dia akan gunakan bahan mentah pada awal proses. Maknanya bahan mentah dah guna 100%. So bila datang tempoh ni, kita dah tak perlu masukkan bahan mentah lagi. Sebab semua 2000 unit tu dah ada bahan mentah yang diperlukan. Cuma perlu buruh dan overhead saja. Berapa buruh dan overhead? Samalah 30% ni. Faham? Okay. Seterusnya, senario ketiga. Kalau tengok dekat contoh ni, dia hanya ajar awak pasal bahan mentah je, sebab kedua-dua yang lain tu sama. Sebab tu dia tak tulis. Saya tuliskan supaya awak tak salah, tak terlepas pandang. Faham? Okey. Senario C, semua bahan mentah ditambah pada tahap 40% siap. 40% siap baru masuk bahan mentah. Maknanya 0 hingga 39% tak ada bahan mentah. Okey. Jadi sama juga ada 2000 unit, 30% siap. So bahan mentah kita kena masukkan berapa pada tempoh ni. Tempoh lepas dia ada masukkan bahan mentah tak? Bukan B, C. Yang B tak ada tu apa maksud apa? Dalam senario C, tempoh lepas. Okey, dalam senario B, saya rasa dah confused dah. Dalam senario B, dia cakap bahan mentah akan masuk, saya bagi okey, katakan Disember. Okey, sini Januari. Okey. Dekat Disember ni, masa tutup Disember ni, dia ada 2000 unit siap 30%. Okey. Jadi benda ni bawa ke Januari. Masa Januari ni kita kena siapkan dia lah. Untuk siapkan benda ni, kita kena kerja 2000 unit 70%. Okey, kita kena siapkan kerja dia. Okey. Senario A tadi, dia cakap bahan mentah akan masuk sama-sama ikut jumlah buruh dan jumlah overhead. Sama. Masuk sikit-sikit macam tu. Okay. Jadi senario A, bahan mentah kalau ikut sama, maknanya sini 30%, baki dia 70% kita kena masukkan kat sini lah. Betul? Okay. Ini senario A. Bahan mentah ikut proses. Bahan mentah ni dia special sebab kebanyakan kerja, semua bahan mentah akan masuk dalam satu tempoh yang tertentu lah. Sama ada pada awal projek, pada awal ataupun pada akhir ataupun pada tengah-tengah. Dia tak ada sikit masuk. Kita tak masuk satu sudu tepung, satu orang gaul, lepas tu satu sudu tepung, gaul lagi. Dia akan masuk, katakan 300 kilogram tepung, adun sekali, betul? Jadi kerja mengadun tu mungkin ambil masa, tapi kos bahan mentah tu dah charge dah. Okay, faham? So senario B, dia kata bahan mentah masuk awal proses. Maknanya dekat sini, dekat Disember ni,
Yang unit 2000 ni bahan mentah dia dah 100% dah dekat sini. Cuma buruh 30, overhead 30. Okey. Sebab tu bila datang sini nak sambung kerja bahan mentah dah tak payah sebab dah habis dah dekat sini. Okey. Buruh kena 70% lah. Itu yang 1400 unit tu. Kan? Unit setara. Okey. Overhead 70%. Okey. Dah jelas Okay. Senario C, dia kata bahan mentah masuk bila proses 40% siap. Bila proses 40% siap. Jadi untuk 2000 unit ni, dekat Disember bahan mentah masuk berapa? Bukan. Bahan mentah dia masuk bila 40% daripada proses siap, baru dia masuk bahan mentah. Sekarang ni proses dekat Disember siap berapa peratus? %30. Bahan mentah hanya masuk bila 40%. Jadi Disember masuk ke tak bahan mentah? Tak masuk. Kosong. Jadi Januari, dekat sini, dekat Januari bila nak sambung kerja, bahan mentah akan masuk 100%. Sebab dekat sini langsung tak masuk. Faham Buruh dekat sini siap berapa? Dekat Disember siap berapa? 30. Betul, 30. Jadi kat sini tetap sama lah, buruh 70% lah. Overhead kat sini 30%. Okey. Overhead 70%. Okey, sekarang dah faham dah? Faham Betul faham Okey. Kos buruh campur overhead ni kita panggil satu term dia apa, ingat tak? Kos apa? Kos penukaran. Kos untuk menukar bahan mentah kepada barang siap, iaitu kos buruh campur overhead. Kos penukaran. Faham Okay. So ini untuk kos setara lah, kena ingat. Okay. Semua bahan mentah ditambah pada 40% siap. Jadi pada unit setara ditambah pada tempoh semasa untuk menyiapkan inventory ialah 2000 kali 100% lah, sebab 0% bahan masuk yang saya terangkan tu lah. Oleh sebab 30% tahap siap lebih kecil daripada 40%, maka 2000 unit setara bahan mentah perlu ditambah Okey, senario D. Semua bahan mentah dimasukkan pada akhir proses pengeluaran. Senario D semua bahan mentah. Okey, Januari 100% lah. Sama dengan yang inilah. Faham Okey. Tapi buruh dengan overhead mesti sama lah Okey. Kita tengok contoh 3.9. Okey. Ini ialah inventory akhir Inventory akhir tau. Tengok dekat muka surat 86. Tengok contoh. Bagi contoh 3.9 diandaikan inventory kerja dalam proses akhir ialah 3000 unit, 60% siap. Okey. Bahan mentah langsung akan ditambah ikut sama juga 4 keadaan Bahan mentah ditambah secara beransur-ansur dan sama rata sepanjang proses. Okey. Kalau inventory akhir maknanya bahagian sini je lah Kalau katakan Januari, kita kat Januari lah. Inilah apa ni nama dia? Bulan semasa kita. Masa bulan semasa kita, bila kita nak tutup account, kita jumpa senario ni lah Apa yang kita nak kira, macam mana kita nak kira unit setara. Okay.
Kalau dikata untuk senario A sama rata, maksudnya bahan mentah, buruh, overhead. Kesemuanya kita siapkan 60%. Okey? Kita tak tolak sebab kita bukan kira baki kerja tau. Kita tengah kira kerja yang kita dah buat sekarang ni. Sebelum kita tutup akaun, kita nak kira berapa yang kita dah buat ni. Jadi 3,000 kali 60% berapa? 1,800. Okey, sama lah Okey. Lepas tu senario B, semua bahan mentah dimasukkan pada awal proses pengeluaran. Maksudnya bahan mentah akan jadi bahan mentah unit setara ni berapa? Pada awal. Tak. Lagi sekali saya kata. Bahan mentah masuk dalam senario B ni, bahan mentah kita masukkan awal proses. Maknanya unit setara ni berapa? Maknanya dah berapa peratus daripada bahan mentah kita dah pakai? Semua 3,000, ya betul. Tapi buruh ialah 1,800, overhead ialah 1,800. Okey. Senario C saya letak kat sini Senario C ialah semua bahan mentah ditambah pada tahap 40% siap. Maknanya bahan mentah ditambah pada 40% siap. Maknanya bahan mentah kita akan charge berapa? Semua, betul. Pada ya betul. Maknanya dia dah masukkanlah 40%. Dekat 40% tu kita dah masuk semua dah. Lepas tu kita dah buat proses lain lagi. So 3,000 buruh dengan overhead sama 1,800 lah. Senario D, semua bahan mentah dimasukkan pada akhir proses pengeluaran. Jadi bahan mentah berapa? Ingat kita bukan kira harga ke, kita bukan kira peratus ke, kita tengah kira unit setara Bukan unit unit setara. Unit kita dah tahu dah 3,000. Ada 3,000 unit fizikal, tapi setiap satu unit tu cuma 60% siap. Okey, jadi unit setara dia ialah kita dah tahu nilai dia tu sama dengan berapa unit fizikal. Okey, jadi bahan mentah berapa? Kalau pada akhir proses pengeluaran baru masuk pada akhir proses baru masuk bahan mentah berapa? Tak ada, kosong Faham Kosong unit setara Okey. Jadual bawah tu ialah ringkasan dia lah, macam mana nak kira dia tu. Boleh tengok sebenarnya kos buruh langsung dan kos overhead digabungkan sebagai kos penukaran Untuk tadi saya dah terangkan dipanggil kos penukaran sebab kos buruh langsung dan kos overhead ialah kos yang digunakan untuk menukar bahan mentah kepada barang siap Lepas tu proses biasanya industri proses pemprosesan minyak, pembuatan kertas, ubat-ubatan, benda yang berterusan setiap setiap tempoh dia tak berhenti, dia tak ada satu kerja dah siap, dah habis, dah tak ada, sentiasa berterusan. Jadi kita sendiri kena kira pada akhir tempoh tu, kita kena kira sebagai unit setara untuk dapatkan unit kos dia Jadi jika terdapat dalam inventory kerja, maka unit setara penukaran semua. Langkah-langkah penyediaan laporan kos pengeluaran dalam pemprosesan. Okey, ini kita belajar gunakan contoh macam mana kita nak buat laporan kos pengeluaran. Masa kita buat kos pengeluaran pesanan kerja, kita guna lembaran kos
pesanan kerja kan. Yang ini untuk rekod kos pengeluaran, kita akan gunakan laporan kos pengeluaran. Kita akan gunakan laporan kos pengeluaran. Saya tengok ada contoh tak Ini contoh ini mungkin contoh maklumat pengeluaran Jabatan Pengadunan bagi syarikat. Saya tengok dia contoh ke tak? Okay. Macam mana kita nak buat laporan ni? Kita tengok contoh 3.10 ni Maklumat pengeluaran Jabatan Pengadunan mencampur bahan resipi. Okey, Jabatan Pengadunan bagi kilang biskut terbilang sendirian berhad pada bulan September ialah macam ni. Inventory kerja dalam proses pada 1 September lah. 1 September sebelum dimula ada 20,000 unit. Okey, bahan mentah 100% siap. Bahan mentah 100% siap maknanya awal lagi dia dah masukkan bahan mentah 20,000. Bahan langsung 30% siap. Overhead perkilangan 40% siap. Okey, dalam hal ni bahan ini salah ni, bukan bahan langsung. Ni ialah buruh langsung Okey, awak tukar dekat situ buruh langsung 30% siap, overhead perkilangan 40% siap lah. Okey. Jadi jumlah inventory kerja dalam proses awal ialah 25,360. Ini ialah ringgit tau. 20,000 ni ialah unit fizikal. Okey. Nanti kita kena kira unit setara untuk setiap satu ni. Okey. Untuk pada bulan September, okey, selain daripada siapkan kerja 20,000 ni, kita ada mulakan 80,000 unit kerja. Okey. Unit disiapkan, tapi pada akhirnya unit disiapkan ialah 88,000. Maknanya pada hujung bulan ada unit yang tak siap lah. Unit yang tak siap ialah 12,000. Okey, 12,000 unit fizikal Okey, dalam 12,000 unit ni bahan mentah 100% dah masuk, buruh langsung 50% kerja dah siap, overhead kilang 60% kerja dah siap. Okey, bulan September ni kos yang terlibat untuk bahan mentah 88,000, buruh langsung 44,000, overhead kilang 87,200 Okey. Kita buat contoh. Tapi awak tengok langkah dia pada bulan 88 muka surat 88 ni, setiap satu kita buat satu persatu lah kita buat Okey, laporan kos pengeluaran. Sekarang ni kita nak buat laporan kos pengeluaran Laporan kos pengeluaran ialah dokumen sokongan bagi akaun inventory, akaun kerja dalam proses Okey. Sesuatu jabatan, setiap jabatan akan ada macam ni. Contohnya Jabatan Pengadunan, mungkin ada Jabatan Pembakaran, mungkin ada Jabatan Pembungkusan, macam tu lah. Setiap jabatan kena buat laporan kos sendirilah pada hujung tempoh perakaunan. Okey. Proses dia, langkah pertama ialah menentu aliran fizikal, aliran unit fizikal. First kali kita kena tentukan unit fizikal. Okey. Unit fizikal ni ada dua tau. Input, ada output. Okay. Input ialah, input ni ada dua juga. Okay. Kerja dalam proses awal dan kerja dimulakan pada tempoh tersebut. Okey. Ada okey. Output pun ada dua. Satu ni kerja dalam proses akhir dengan barang siap. Apa dia punya terma dia? Unit disiapkan. Unit disiapkan. Okey. Untuk unit fizikal, jumlah input mesti kena sama dengan jumlah output. Okey. Berapa banyak barang yang kita mulakan, akhir dia mesti kita kena dapat barang yang samalah. Okey. Saya buat jadual Kita gunakan jadual yang sama dengan buku teks awak. Kita belajar satu persatu, okey.
fizikal, ratusan siap. Buat ni dulu ratusan siap. Okey. Masa buat jadual macam ni semua, pastikan awak peka antara unit dengan nilai. Okey. Kadang-kadang kita nampak 20,000 atau 25,000 atau 50,000, kita tak tahu dalam fikiran kita tak alert benda tu unit ke ataupun dalam ringgit. Okey. Jadi sekarang ni kita nak kira unit. Okey. Sebab dalam soalan kalau awak tengok dia ada bagi unit, ada bagi RM. Betul? Jadi masa kita buat jangan confuse Okay. First kali kerja dalam proses awal. Kita tahu unit fizikal dia ada 20,000. Okay. Kalau kita pergi kilang, kita tengok ada 20,000 unit yang nak hantar ke bulan depan lah. Yang datang daripada bulan lepas lah. Tapi setiap satu unit tu tak siap sepenuhnya. Okay. Tapi kita tak kira. Yang itu nanti kita kira unit setara. Sekarang kita tengok unit fizikal ada berapa. Okay. Unit fizikal ni 20,000. Okay. Bahan mentah dia berapa? Buruh dengan overhead lah. Okay. Yang ini semua nanti masa setara baru kita tengok Unit fizikal tak kira bahan mentah kita dah masukkan ke, tak masukkan ke, atau buruh dah kerja ke, tak kerja ke, unit fizikal tu dah ada dah. Okay. Lepas tu lagi satu ialah unit dimulakan. Unit dimulakan untuk bulan ni ialah 80,000. Okay. Input kita dah masukkan dah. Kerja dalam proses awal, kerja dimulakan. Okay. Jadi kita panggil ini ialah unit untuk di-accountkan. Maknanya unit untuk dimasukkan dalam account lah. 80,000 campur 20,000 ialah 100,000. Betul? Betul Okay. Lepas tu kita sekarang kira output. Ada macam bising. Ada gangguan bunyi tak? Tak ada Okay. Yang ketiga ialah unit yang okay, output tengok ada dua, barang siap dan kerja dalam proses akhir. Okay. Jadi kita masuk buat barang siap 88,000. Betul? Okay. Barang siap ni kita dah tak payah tengok lagi bahan mentah berapa, buruh berapa, overhead berapa, sebab dia dah siap dah. Betul? Sama juga macam unit dimulakan ni, kita tak payah tulis bahan mentah berapa, buruh berapa, overhead berapa, sebab kita baru nak mula. Faham? So barang siap kita tak payah tengok. Kita tengok kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses akhir ialah 12,000 yang tadi. Tengok kat sini. Unit fizikal Tengok unit fizikal. 12, 1, 2, 3. Okay. Yang ini kita kena tengok bahan mentah siap berapa, buruh siap berapa, dengan overhead berapa lah. Okay. Tapi unit fizikal 88 campur 12 berapa? Sama tak? 100,000 tak? Okay. Jadi langkah pertama menentu aliran unit fizikal ialah kita cari berapa banyak aliran fizikal yang ada dalam unit fizikal yang ada dalam tangan. Inilah unit fizikal yang ada dalam tangan kita, 100,000 lah. Ada yang tak siap sepenuhnya, ada yang dah siap sepenuhnya. Tak kisah. Soalan dia ialah cari unit fizikal. Okay? So, langkah kedua ialah mengira unit setara pengeluaran. Okay? Kita kena cari unit setara. Okay? Dekat unit setara ni, okay, bahagian unit setara ni, saya kena terangkan sikit, kita assume macam ni. Pada awal bulan ada barang yang separuh siap. Okey, kita kena siapkan. Lepas tu ada barang yang kita start buat lah. Okey.
Dua-dua amount ni kita kerja, nanti akhir bulan kita check ada berapa banyak barang yang dah sepenuhnya siap, ada berapa banyak barang yang belum siap lagi. Okey, jadi bahagian yang atas ni, input ni, kita dah tak payah tengok lah. Okey, kita dah tahu dah unit fizikal ada 100,000. Okey, so sekarang kita nak tahu unit setara, kita jangan tengok lagi dekat atas tu. Sebab semua barang-barang dekat atas ni, input ni kita dah keluarkan sebagai output. Okey, kita input 100 barang, output kita tengok ada 100 barang. Tapi 100 barang ni kita tak boleh ni 100,000 barang lah. Tapi 100,000 barang ni kita tak boleh nilaikan pada 100,000 unit. Sebab ada barang yang tak siap. Okay, jadi kita nak kira unit setara lah. Okay, untuk kira unit setara ni kita nak tahu peratus siap. Okay, peratus siap bahan mentah ialah 100% lah. Betul tak? Kita tengok dekat inventory kerja dalam proses 30 September ni 100% siap, buruh langsung ialah 50% siap, overhead perkilangan ialah 60% siap. Okey. Jadi setiap satu ni kita kena keluar kan. Okey. Untuk kira unit setara kita ada bahan mentah, buruh, overhead. Okay. Saya gariskan. Okay. Unit setara setiap satu ni. Bahan mentah 100% siap daripada 12,000 unit fizikal. Okey? 12,000 unit fizikal 100% siap. Sebelum tu saya tengok jawab barang siap lah. Barang siap 88,000. Jadi 88,000 ni material bahan mentah dia pun 88,000 siap lah sebab dia dah 100% siap kan? Betul tak? Buruh pun 88,000 sebab 100% siap. Okey? Lepas tu overhead pun 88,000 sebab 100% dah siap. Okey? Kita kena kira bahagian kerja dalam proses akhir je. Bahan mentah 100% siap daripada 12,000 unit fizikal ni. Jadi berapa? 12,000 lah. Betul, 100% siap. Tak adalah ni overhead dengan ni tak ada buruh. Okey? Daripada 12,000 unit fizikal ni, buruh 50% dah siap. 6,000. Okey? Sama juga, daripada 12% ni, overhead 60% siap. Maksudnya overhead dia berapa? 7,200. Okey? Daripada sini, boleh tahu unit setara. Okey? Unit setara bahan mentah ialah 100,000 lah. Sebab dia dah siap sepenuhnya. Betul? Untuk buruh ialah 88 campur 6,000, 94,000. Saya ikut buku teks kira. Betul? Overhead ialah 95,200. Okey? Okey. Ini kita baru kira unit fizikal dan kita kira unit setara. Okey? Kita punya objektif dalam laporan pengkosan ni ialah kita nak tahu berapa banyak kos kita nak kenakan pada tempoh ni. Sebab kerja berterusan, kerja tak berhenti-henti, tak ada waktu yang kerja siap untuk kita ambil semua kos dia. Okey? Jadi berapa kos yang kita nak kenakan pada tempoh ni? Okey? Untuk tahu dia, first kali kita kena dapatkan unit fizikal dan unit setara. Sepatutnya kita kena okey? Faham Yang ketiga ialah bila kita dah dapat unit setara ni, kita gunakan dia untuk kira kos seunit setara pengeluaran. Okey? Macam mana kita nak kira?
sama juga saya buat satu jadual. Kos bahan mentah. Okey. Tengok step yang ketiga ni ialah mengira kos seunit setara Kita nak kira kos satu unit. Untuk dapat kos satu unit, kita kena masukkan kos bahan mentah, kos buruh, kos overhead. Semua kos penghilangan lah. Okey. Apa kos yang kita kena masukkan? Okay. Daripada soalan tadi, kita tengok kita ada total 100,000 unit fizikal. Okey. Kos untuk 100 unit fizikal ni ialah satu kos daripada kerja dalam proses awal. Okey. Kerja dalam proses awal iaitu sebanyak 25,360 dan yang kedua ialah unit kerja yang dibuat pada tempoh ni iaitu RM220,880. Okey. Jadi untuk dalam jadual ni kita akan mulakan first kali ialah kerja dalam proses awal ada 20,000 unit. Okey. Kos bahan mentah ialah 20,000. Tengok RM kos bahan mentah ialah 20,000. Kos buruh langsung ialah 2,120. Kos overhead ialah 3,240. Betul tak? Okey? Faham Boleh buat jumlah dekat sebelah ni lah. Nanti awak jumlahkan je lah semua. Lepas tu ialah kos untuk bulan September. Okay, kos bulan September ialah bahan mentah 88,000. Okey. Buruh 44,880. Overhead perkilangan 87,200. Okey. Jadi dapat jumlah kos boleh jumlahkan tak? Saya tengok dekat buku teks 108,000, 47,000 dengan 90,440. Okey, nanti awak confirmkan. Okey. Jumlah kos ni kita nak dapat kos seunit ialah jumlah kos bahagi dengan unit, betul tak? Jumlah kos bahagi dengan unit. Tapi unit mana yang kita nak bahagikan? Kita kena guna unit setara. Okey? Ini tujuan unit setara ni. Faham tak? Kita tak boleh ambil 2,000 unit, lepas tu nanti nak kena tolak 60% atau 30% atau 70%, tengok peratus set. Tu semua tak boleh. Kita guna dapatkan unit setara, kita kali terus dengan unit setara je. Okey? Jadi, bahagi dengan unit setara. Untuk bahan mentah, unit setara dia ialah 100,000. Untuk buruh ialah 94,000. Lepas tu untuk ni ialah 95,200. Okey? Awak akan dapat kos per unit setara 108,000 bagi 100,000, saya just ikut je 1.08, yang ini 50 sen, yang ini 95 sen. Lepas tu kita akan tambah ni semua, tambah keseluruhan ni kita akan dapat 2.53. Ini ialah kos per unit setara. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Kita kena tambah semua kos per unit setara bahan mentah, kos per unit setara buruh, kos per unit setara overhead. Kita akan dapat jumlah kos per unit setara. Okay? Faham? So dah 3 langkah tau. First kita kira unit fizikal.
Yang kedua kira unit setara. Lepas tu gunakan unit setara untuk dapatkan kos per unit. Okey? Faham Okey. Lepas tu step keempat ialah memperuntukkan jumlah kos penghilangan. Okey? Maknanya kita kena masukkan unit setara ni untuk jumlah kos penghilangan kita. Okey? Jumlah kos penghilangan ni ada dua lah. Satu harga kos barang yang dah siap. Lagi satu ialah kita nak pindahkan kita punya kos kerja dalam proses. Okey, satu kos barang dah siap. Saya tulis dekat sini Kira kos penghilangan. Kita kena kira jumlah kos dua barang barang siap dan kos kos kerja dalam proses akhir. Okay? So, sama juga saya buat jadual. Kos barang siap, kos kerja dalam proses akhir, unit siap ialah 88,000. Kita ambil daripada sini barang siap. Nampak? Okey. Barang siap tu 88,000. Kita akan kali dengan jumlah kos barang siap ni. Jumlah kadar per unit setara 2.53. Ini. Okey. Okey, kos barang siap ialah 88,000 kali 2.53 dapat berapa? Boleh saya ikut je tak ni? 226,640 Tapi biasa yang buku teks saya akan check balik lah Okey. Lepas tu ini kita guna jumlah kos. Sebab kita kalau kita tak nak guna jumlah kos pun boleh kita buat satu persatu lah, bahan mentah, buruh dengan overhead, tapi sebab kita akan kali dengan 88,000 kat sini, 88,000 kat sini, 88,000 kat sini. Betul tak? Kali dengan 1.8 kasih kos 1/5 kasih 1/5, jadi total dia akan sama je. Faham? Okey. Jadi dapat 2,000. Untuk kos kerja dalam proses, buat bahan mentah, buruh dengan overhead. Okey. Bahan mentah kita kena buat 12,000 unit setara dia. Okey, bahan mentah unit setara dia 12,000 kan? Kali dengan 1.08 kadar unit setara dia. Faham? Jadi kalau nama dia overhead, kalau buruh awak kena buat apa? Kena ambil amount yang mana? Kalau buruh 0.5 kali dengan 6,000, betul. Kalau nama dia overhead 0.95 kali dengan 7,200. Okey, awak akan dapat amount kat sini, amount kat sini. Okey. Jumlahkanlah. Okey. Faham Okey. Lepas tu dah dapat ni, memperuntukkan jumlah kos penghilangan. Last kali ialah membuat penyelarasan kos. Penyelarasan kos ni awak tengok dekat E. Pada peringkat ini penilaian akan dibuat sama ada jumlah kos penghilangan yang akan diakaunkan atau untuk diakaunkan, kos input dan kos output sama ke tak. Itu guna dia kita buat kat sini tadi. Kita ada letak kos input dekat sini dengan kos output kan.
kita kena pastikan cost input dan cost output kita sama. Inventory kerja dalam proses pada 1 Disember ialah 20,000, samalah total cost input tadilah. Ni 25,360 dekat muka surat 89. Inventory kerja dalam proses kan. Ini input duit kita campur dengan kos yang dilibatkan dalam tempoh semasa ialah kos yang dilibatkan 220,000. Ini input kita. Betul? Campur ni dua-dua kita akan dapat 245,440. Ini total kos kita untuk tempoh tersebut. Okey? Itu kos yang telah diakaunkan iaitu input. Kos output kita ialah kos unit siap dipindah keluar 222,640 iaitu 88,000 kali 2.53 tadi yang dekat sini. Amount yang ini. Kos unit siap yang dipindah keluar. Okey? Campur dengan inventory kerja dalam proses. Campur yang tiga ni lah. Okey? Awak akan dapat 245,440 juga. Unit input mesti kena sama dengan output. Okey? Muka surat sebelah awak tengok ini tadi saya buat kiraan-kiraan ni semua. Saya buat dalam satu jadual, setiap satu jadual untuk setiap satu langkah untuk awak faham. Okey? Benda yang sama, jadual yang sama, awak buat sebagai laporan. Okey? Benda yang sama je. Unit setara, bila dapat unit setara, awak akan dapatkan jumlah kos. Masuk bahan mentah, masuk buruh, masuk kos overhead. Faham? Okey? Okey. Saya ingat saya boleh habiskan tapi tak sempat lah, dah pukul 10.30 dah. Kita sambung minggu depan lah Kita sambung minggu depan Tapi boleh tak awak buat soalan 1 sampai 12 kejap Kosan produk boleh, soalan nombor 12 boleh buat. Soalan nombor 13 boleh buat. Pengkosan produk. Soalan nombor 14 boleh buat. Soalan nombor 15 boleh buat. Sampai soalan nombor 15 lah. Awak boleh buat Yang soalan yang awak dah siap tu saya akan cuba semak besok. Besok kelas saya penuh lah. Kalau besok kelas saya tak penuh, saya akan cuba besok ataupun lusa lah. Nanti saya akan bagikan komen setiap satu tanda macam biasa lah. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Hopefully minggu depan saya boleh selesai. 3, 4, 5, 6 macam tak cukup Saya rasa macam tak cukup kelas lah. Kita cuba dapatkan semua. Cuba tengok macam mana Okay. Itu je lah kalau macam tu. Sorry kelas lambat sikit lah Okay. Itu je, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing